Okey, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. So hari ini kita akan buat perbincangan berkaitan dengan modul 4. Okey, iaitu buku catatan pertama. Okey, gerak kerja 1. Okey, boleh refer muka surat 137 buku teks awak. Alright. So dalam buku teks awak, okey, soalan dia adalah seperti ini. So kita akan cuba buat satu persatu lah. Okey, so yang ini cikgu try zoom sedikit bagi nampak dengan lebih jelas. Okey. Okey, gerak kerja ini dia kata, okey, pada 1 Mac 2018, Encik Amin memulakan perniagaan Pusat Perabot Amin yang menjual pelbagai jenis perabot di Jitra Kedah. Okey, beliau membawa masuk modal sebanyak 49,000 yang terdiri daripada, okey, kita ada yang pertama tunai di tangan, tunai di bank dan juga alatan pejabat. Okey, so pertama sekali apa yang pelajar kena faham adalah, okey, maklumat yang awak baca ini merupakan catatan permulaan. Itu yang awak kena faham. So kalau catatan permulaan, awak akan rekod di dalam jurnal am. Itu yang awak kena tahu. Macam mana awak nak rekod, awak kena detect lah, awak kena identify, awak kena kenal pasti satu persatu. Okey, tunai di tangan ini kita akan tulis sebagai tunai sebab dia berada di tangan kita. Okey, tunai di bank ini kita akan tulis sebagai bank dan juga alatan pejabat sebagai alatan pejabat lah. Okey, untuk data yang ini awak kena faham ini merupakan catatan permulaan. Okey, awak kena asingkan ya, aset mana, belanja mana, liability yang mana, equity pemilik yang mana satu. Okey, sebab okey dalam jurnal am ini yang awak kena faham. Okey, kita ada konsep ya, AB. Okey, kalau bertambah, okey, aset dan juga belanja kalau bertambah dia akan duduk bahagian debit. Okey, debit tu macam mana? Debit tu kita akan rapatkan dekat sini. Okey, tapi kalau aset dan juga belanja ini berkurang, kita akan rekodkan bahagian kredit. Okey, kredit dekat mana? Maksudnya butiran itu kita akan jarakkan daripada garisan ini dan kita akan rekod di kolom kredit lah. Okey, lepas tu untuk liability, equity dan juga hasil kalau bertambah dia akan duduk bahagian kredit. Okey, kalau berkurang dia, okey, berkurang dia akan duduk bahagian debit. Okey, so itu awak kena faham lah. So untuk soalan yang ini, okey, tunai, bank dan juga alatan pejabat, ketiga-tiga ini merupakan aset. So bila dia aset, kita akan letak bahagian debit sahajalah. So yang pertama kita tengok dia ada, okey, dia ada tunai. Tunai nilai dia adalah 3,000. And then kita ada bank. Nilai dia, okey, tersalah letak bank. Nilai dia adalah 40,000. Okey, and then kita ada alatan pejabat. So nilai dia adalah 6,000. Okey, 6,000. Okey, betul tak? Alright, betul. So yang awak kena faham, kalau catatan permulaan untuk kita masukkan nilai ni, okey, disebabkan dia kata memulakan, semua ini merupakan modal dia. So di bahagian kredit kita akan letak butirannya sebagai modal. Alright, letakkan butirannya sebagai modal. Okey, so modal dia berapa adalah hasil jumlah yang inilah. Alright, so total semua sekali kalau awak nak kira, so dia adalah sum. Alright. Okey, 49,000. Maksudnya modal di kita pun adalah 49,000. Okey, untuk catatan permulaan pada tarikh 1, okey, untuk maklumat catatan permulaan dia ni kita kena letakkan garisan imbangan lah dekat sini. Okay, so kalau cikgu besarkan dia punya ni, okey, dekat sini. So atas bawah, mana garisan atas bawah? Okey, ni double line. So dia akan jadi macam ni lah. Ini hanya untuk catatan permulaan sahaja. Okey, kemudian catatan permulaan kita kena letak keterangan lah dalam kurungan. Okey, so kita akan tulis merekod aset dan equity pemilik pada tarikh ini. Okey, kenapa cikgu cuma tulis macam ni? Yang merekod aset dan juga equity pemilik pada tarikh ini sebab kita cuma ada dua, iaitu kita cuma ada aset dan juga kita cuma ada equity pemilik, iaitu modal. Okey, seterusnya kita tengok pula yang seterusnya.
Okey, dokumen yang pertama, kau sampai terbagi ke atas. Kita go through balik atas, bawah. Okey, this one. Okey, seterusnya kita tengok dokumen yang pertama. Okey, dokumen yang pertama, okey, dia kata pada 1 Mac. Okey, dokumen yang ini adalah 1 Mac kerana akaun untuk tunai runcit. So, bila dia mention tunai runcit, so ini merupakan keratan cek. So, bila keratan cek, dia akan keluar dekat dalam kita punya akaun bank. Okey, dalam soalan ni, kita dah ada baki untuk tunai dan juga bank, 3,000, 40,000. So, kita pergi dekat kita punya buku tunai. Okey, pergi dekat buku tunai kita, tarikh dia adalah 2018. Okey, dekat sini pada bulan Mac 1. So dekat sini kita akan tulis modal. Kenapa modal? Sebab dalam soalan ini, okey, awak tengok balik atas ni dia mention memulakan. Kalau memulakan dekat sini butiran dia adalah modal. Tapi kalau dekat sini dia bagi tahu berikut merupakan baki-baki. Kalau dia mention baki, awak akan tulis butiran dia dekat sini baki BB lah. Okey, bila dia mention baru nak memulakan, maksudnya dia baru berniaga, tak ada lagi baki dia. So ini merupakan antara modal dia yang dia sumbangkan untuk memulakan perniagaan. So kita akan mention sebagai modal lah. So dekat sini tunai 3,000, kita akan tulislah dekat sini 3,000. And then dekat sini 40,000. 1, 2, 3. Alright, 40,000. So kita tengok dokumen yang pertama tadi. Okey, dokumen yang pertama ini merupakan dokumen keratan cek. So keratan cek untuk tujuan tunai runcit. So bila untuk keterangan dia untuk tunai runcit, maksudnya kita keluarkan duit daripada bank kita, kita akan bagi kepada kerani kita. Okey, untuk direkodkan dalam buku tunai runcit. Okey, so untuk cetakan yang ini, kita akan rekod yang pertama, kita akan rekod pengeluaran dia dalam buku tunai lah. Yang pertama, so tarikh dia 2018. Okey, Mac 1. Okey, so dekat sini kita akan tulis tunai runcit. Sebab apa? Kita bagi dekat dalam buku tunai. So nilai dia adalah berapa? 200 sahaja. Okey, macam mana nak tengok? Tengok dekat keratan cek ini, bahagian cek ini, nilai dia 200. Okey, so settle yang pertama. Okey, kita dah settle dekat buku tunai. Lagi satu kita kena rekod dalam buku tunai runcit. So dalam buku tunai runcit kita ni, okey, kita akan tulis. Okey, ni buku tunai runcit kita. Tarikh kita adalah 2018 Mac 1. So ini kita akan rekod sebagai tunai ke sebagai bank lah, sebab kita terima daripada buku tunai melalui buku cek. So folio kita tak ada, nombor voucher tak ada, so kita akan letak dalam kolom penerimaan sebanyak 200. So itu yang pertama lah. Kita dah settle. Okey, penerimaan. Okey, bahagian penerimaannya kita cuma ada dua lah. Yang pertama adalah baki kita. Andai kata dalam soalan memang ada baki untuk buku tunai runcit, so kita akan masukkan. Yang kedua adalah penerimaan daripada kita punya perniagaan. Okey, so dekat sini folio selalunya kita akan letak BT1 lah. BT1 tu maksudnya buku tunai 1. Kita terima benda ni daripada rujukan dia daripada buku tunai 1. Okey, seterusnya kita tengok dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua adalah belah kanan. Okey, dia susun daripada kiri ke kanan. Okey, so dokumen yang kedua ini merupakan dokumen resit rasmi. Okey, so untuk resit rasmi ni, okey, awak kena reti tengok. Okey, macam mana awak nak tengok? Okey, pertama sekali kita kena tengoklah diterima daripada siapa. Dalam ni Pusat Perabot Amin. Okey, tadi dalam soalan kita siapa? Okey, kalau kita rujuk balik dekat atas, kita merupakan Pusat Perabot Amin yang menjual perabot. So awak kena fahamlah, kena letak dalam kepala otak awak tu, awak merupakan Pusat Perabot Amin yang menjual perabot. Itu penting. Okey, kita patah balik dekat dokumen ni. Okey, so dekat sini, okey, resit rasmi ni adalah dokumen yang menunjukkan pembayaran telah dibuat. Okey, pembayaran telah dibuat, itulah bukti dia. Bila kita dah buat pembayaran, kita akan berikan resit rasmi. So, resit rasmi ini, baik, kalau kita nak tengok siapa yang buat pembayaran, kita akan tengoklah diterima daripada siapa. Dekat sini adalah nama kita. Bila nama kita, maksudnya kita yang bayar
hutang. Kita yang bayar, bukan bayar hutang lah, boleh jadi bayar hutang ataupun boleh jadi kita beli benda lain. So dalam soalan ini, resi rasmi ini kita yang keluarkan duit. So macam biasalah, bila ada urus niaga penerimaan ataupun pembayaran yang menggunakan tunai dan juga cek, kita akan guna dan kita akan rekod dalam buku tunai lah. Sebab dalam buku tunai ni kita ada kolom tunai dan juga bank. So untuk soalan yang ini, disebabkan kita yang bayar, kita akan rekod dekat bahagian pembayaran buku tunai, bahagian kredit ni lah. So sebanyak 1,800 sahaja. Untuk bayaran dia adalah komputer. So komputer kita boleh tulis sebagai komputer, ataupun yang lebih tepat lagi adalah kita akan tulis sebagai alatan pejabat. So kita tulis tarikh dia adalah pada 2 Mac. So dekat sini kita akan tulis alatan pejabat. So dekat kolom bank, sebab dia menggunakan cek. So nilai dia adalah 1,800. Settle. Cikgu bagi ke tepi sedikit lah. Dia kena dekat tepi. Alatan pejabat. Alright. Seterusnya kita akan tengok dokumen yang seterusnya pula. Dokumen yang seterusnya adalah dokumen invoice. Dokumen invoice, kita kena ingat tadi kita adalah pusat perabot Amin. So bila dekat sini invoice, yang awak kena tahu, invoice ini adalah dokumen yang kita gunakan untuk urus niaga, jual ataupun beli secara kredit. Maksudnya kita berhutang lah, kita beli tapi kita tak bayar lagi, kita cuma ambil barang. Sama juga bila kita jual dekat orang tu, kita jual tapi orang tu berhutang. So kita akan keluarkan dokumen invoice. So macam mana kita nak tahu invoice ini akan duduk di bahagian mana? Kita tengok nama kita. Kalau nama kita di bawah, cikgu pesan di bawah itu adalah alamat pembeli, atas adalah alamat penjual. So disebabkan invoice ini nama kita di bahagian bawah, so ini merupakan invoice untuk direkodkan dalam jurnal belian sebab nama kita di bawah. So pergi dekat ni, jurnal khas. Jurnal khas. Jurnal belian. Kita tengok yang atas tadi. Tarikh kita adalah 2018 Mac, bila tarikh dia 3. So bahagian butiran ini kita akan rekodkan. Kita beli daripada siapa? Pembekal perabot Izzati. So pembekal perabot Izzati. Folio ini sepatutnya kita akan rekod lah. So cikgu bagi tahu siap-siap lah. Untuk folio, disebabkan ini adalah jurnal belian, so jurnal belian kita akan ringkaskan sebagai JB1, maksudnya jurnal belian 1. Andai kata lepas ni ada pelarasan, kita akan wujudkan pula lah jurnal belian 2. So dekat sini disebabkan dia adalah belian, so dekat sini dia akan jadi LB1. Maksudnya ledger belian 1. Maksudnya nanti kita akan pindahkan maklumat ini ke dalam ledger belian nombor 1. Ini kita akan go through bila kita dah masuk bab 5 nanti. So nombor dokumen dia adalah INV 6712. Jumlah dia adalah 17600, 17,600. So tengok dekat sini lepas ditolak dengan diskaun niaga, jumlah dia adalah 17,600. Dokumen yang keempat ini adalah dokumen bil tunai. So dokumen bil tunai yang awak kena faham merupakan dokumen yang kita akan gunakan apabila urusan jual dan juga beli kita itu dilakukan secara tunai ataupun menggunakan cek. Maksudnya dekat sini kita jual, kita beli, tapi kita terus bayar. Bila kita terus bayar, kita akan keluarkan bil tunai. So itu awak kena faham lah. Macam biasa, tengok dekat mana nama awak. Nama awak di bahagian atas. Bila nama awak di bahagian atas, maksudnya awak adalah penjual. So yang ini, awak akan masukkan ke dalam buku tunai. Kenapa buku tunai? Sebab dalam buku tunai ini kita akan rekod penerimaan dan juga pembayaran yang dibuat melalui tunai dan juga cek. So dalam soalan ini kita menjual.
Sebab apa nama kita di atas? Macam mana awak tahu ini jualan? Sebab butiran dia adalah set sofa dan almari pakaian. Awak ingat balik tadi awak adalah pusat perabot Amin yang menjual perabot. So dekat sini ini data adalah data jualan. Kenapa bil tunai ini kita tak rekod dalam jurnal jualan? Sebab awak kena faham, jurnal khas ini kita akan rekod jual beli yang secara kredit. Maksudnya secara hutang. Kalau awak jual ataupun beli yang awak terus dapat duit, sama ada secara cash ataupun secara cek, awak akan rekod dalam buku tunai. So itu awak kena fahamlah perbezaan dia di mana. So untuk dokumen yang ini kita akan rekod dalam buku tunai. Disebabkan ini jualan, kita akan terima duit. So tarikh dia adalah 4 Mac. Okay, kita akan tulis sebagai jualan. So kenapa butiran dia adalah jualan? Sebab kita jual barang niaga. Kalau kita jual itu bukan barang niaga, kita akan tulislah apa yang kita jual. So dalam soalan ni kita jual barang niaga. So secara cek. Okay, so 2950. Okay, and then kita akan tengok pula dokumen yang seterusnya adalah nota kredit. Okay, dokumen nota kredit ini merupakan dokumen yang digunakan sekiranya berlaku pulangan. Sama ada pulangan jualan ataupun pulangan belian. Okay, so dalam dokumen ini nama kita berada di bawah. So bila berada di bawah itu adalah pembeli. Kita adalah pembeli. So dokumen ini adalah pulangan belian. Okey, pulangan belian. So kita pergi dekat jurnal khas. Okey. Pergi dekat jurnal pulangan belian. Okey, 2018 Mac, tarikh dia adalah 6. So butiran dia kita akan tulis nama perniagaan yang satu lagi lah. Bila kita buat soalan buku catatan pertama ini, nama kita tak boleh ada. Kita tak boleh rekod nama kita. Itu yang awak kena ingat. Okey, cuma kita kena tahu kita adalah pusat perabot Amin sebagai rujukan. Kita ni pembeli ke penjual. Kalau nama kita di sini maksudnya kita pembeli. So awak dah tahu nota kredit ini adalah dokumen untuk pulangan. So sebab nama kita di bawah. Okey, so ini adalah pulangan belian. So nama dekat sini letak nama perniagaan yang satu lagi. So pembekal perabot Izzati. So dia punya nombor dokumen adalah NK 2276, jumlah dia adalah 640. Okay, so settle untuk nota kredit. Kita pergi kepada resit rasmi. So macam biasa. Alright. Okay, so 640. Macam biasa, resit rasmi cikgu cakap tengok nama dekat sini. Kalau nama awak, maksudnya awak bayar. Kalau nama orang lain, maksudnya kita terimalah. Okay, so pergi dekat buku tunai. Disebabkan ini adalah kita bayar, kita akan letak bahagian kredit. So tarikh dia dekat sini adalah 8 Mac. Okay, sini 8 Mac. Okay, tengok dekat sini. Okay, untuk bayar menjelaskan sebahagian invoice. Okay, bila dalam resit rasmi ni dia mention tujuannya adalah untuk membayar hutang. So awak akan tulis nama siapa yang terima. So dalam soalan ni yang terima adalah pembekal perabot Izzati. So dekat sini pembekal perabot Izzati. So tulis nilai dia adalah 8,000. Okay, settle 8,000. Okey, andai kata dalam soalan ni, dalam resit rasmi ni ada info, maklumat berkaitan diskaun. Okey, kalau dia mention ada diskaun, so awak akan rekod lah nilai diskaun tu di bahagian sini. Okey. Okey, so kita tengok dokumen yang seterusnya. Okey, dokumen seterusnya ni adalah dokumen invoice. Okey, bila invoice awak kena faham jual ataupun beli secara kredit, so dia akan masuk dalam jurnal khas. Okey, nak tahu dia tu jurnal apa, jualan ke belian, kita tengok nama kita di bahagian atas. So bahagian atas adalah jurnal jualan. So tulislah 2018. Okey, Mac, tarikh dia adalah pada 10 Mac. Okey, butiran dia adalah kedai perabot Aisyah. Kedai perabot Aisyah. Okey, folio kita dekat sini LJ1. Maksudnya ledger jualan 1. Okey, nombor dokumen kita INV. Okey, 4,000. Okey, jumlah kita adalah 12,960. Alright.
So dekat situ settle. Okey, seterusnya slip daftar tunai. Okey, dekat sini okey, kita beli file dan juga pen. Okey, file dan juga pen, nilai dia adalah RM32. So ini merupakan perbelanjaan yang kita beli dalam amount yang kecil, so dia akan masuk buku tunai runcit lah. So kita akan tulis dekat sini 12. So awak akan tulis file dan pen. So kita akan letak dalam okey, sebab ini belian, so dia akan masuk pembayaran RM32. Okey, dalam buku tunai runcit ni dia ada analisis pembayaran. So awak kena tengoklah dia sesuai masuk yang mana, alat tulis ke, belanja pejabat ke, pelbagai. So dalam soalan ini, so dia akan masuk dalam apa? File dan juga pen. File dan juga pen. So dia akan masuk dekat alat tulis lah, RM32. Okey. Seterusnya kita tengok dokumen yang berikut, nota kredit. So nota kredit adalah pulangan, dokumen untuk pulangan. Okey, nama kita berada di atas. So ini adalah pulangan jualan. So pergi dekat bawah ni. Okey, pulangan jualan tahun 2018 Mac berapa? Mac 14. Okey, kita pulang kepada siapa? Kedai Perabot Aisyah. Okey, folio kita ini tadi, kalau awak nak tahu ni siapa, pergi tengok. Kalau ini pulangan jualan, refer balik jualan awak tadi atas. Okey, jualan awak Kedai Perabot Aisyah, folio dia ada LJ1. So kita akan tulislah yang sini pun LJ1. Okey, kalau pembekal perabot Izati ni tadi apa? LB1. So tulislah dekat sini LB1. Dia akan kekal, kita akan ikut, kita akan terus follow dia. Okey, so nombor dokumen untuk soalan yang ini NK1100, jumlah dia adalah 2160. Okey, and then okey, kita ada resit rasmi, nama dekat sini diterima daripada Kedai Perabot Aisyah. Ini bukan nama kita. So kalau bukan nama kita, maksudnya itu adalah penerimaan. Okey, bila penerimaan menggunakan cek, kita akan masuk dalam buku tunai lah. Okey, so dekat sini penerimaan bahagian debit. So tarikh dia adalah 15. Okey, so butiran dia kita kena refer dulu. Untuk bayaran apa? Dalam soalan untuk menjelaskan invoice 4,000. Okey, so bila dia menjelaskan invoice, maksudnya jelaskan hutang. Bila dia jelaskan hutang, kita akan rekod nama dia. So Kedai Perabot Aisyah. Kedai Perabot Aisyah. Okey, so dekat sini dalam dokumen ni dia ada mention diskaun tunai sebanyak 1080. So kita rekod lah. Okey, so itulah diskaun yang diberi oleh kita. Okey, and then dia bayar sebanyak 9,720. So kita follow lah dekat sini. Okey, settle. And then kita ada urus niaga yang seterusnya, iaitu memo. So memo ni awak fahamlah, memo ini merupakan dokumen yang akan dikeluarkan oleh perniagaan. Okey, untuk bagi tahu ada ambilan, ada modal tambahan. Contohnya macam itulah. Okey, so dalam soalan ni dia bagi tahu mengambil satu set sofa bernilai 1,600 untuk kegunaan keluarga. So sebelum ni cikgu dah pesan, so bila ambilan ni dia ada banyak jenis. Satu yang kita ambil untuk kegunaan sendiri. Kegunaan sendiri tu maksudnya termasuklah kita guna untuk kita guna untuk keluarga, kita guna untuk bagi dekat orang. Okey, itu adalah kegunaan peribadi, bersifat peribadi. Tapi kalau lagi satu dia bersifat perniagaan, maksudnya dia ambil barang niaga tu untuk perniagaan. Contohnya mengambil satu set sofa bernilai 1,600 untuk tujuan promosi. So itu adalah perniagaan. So perniagaan ni boleh jadi kita nak buat promosi ataupun kita derma lah. Itu adalah antara contoh-contohnya. So untuk soalan ini kita ambil untuk kegunaan keluarga. So ini adalah ambilan. Okey, ambilan. So bila ambilan bersifat peribadi, so dia akan masuk dalam general am lah. So tarikh dia 17. Okey, awak kena ingat bila kita ambil untuk tujuan peribadi, debit kita adalah ambilan. Okey, debit kita sini adalah ambilan. Okey, debit kita adalah ambilan.
Okey, disebabkan kita ambil set sofa ini adalah barang niaga kita. Macam mana cikgu boleh kata dia barang niaga? Sebab kita menjual perabot. So, dekat sini set sofa. So, dia punya butiran adalah belian. Alright, so nilai dia adalah 1,600. So, kena letak betul-betul lah. Ambilan, debit. So, kena letak dekat sini. Yang ini, kredit. So, letak dekat kolom kredit. Okey, keterangan dia kita akan tulis ambilan barang niaga. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan peribadi. Okey, untuk keterangan terpulang pada awak lah nak tulis macam mana. Okey, janji bila cikgu baca, bila orang tu baca, dia faham. Dia tahu apa yang awak nak cakap. Okey, so settle untuk yang ini. So, kita tengok pula dokumen yang seterusnya. Okey, voucher tunai runcit. So, terang-teranglah dia akan masuk dalam buku tunai runcit. Okey, keterangan dia adalah untuk membaiki bayaran upah membaiki pintu RM90. So, kita akan pergi dekat buku tunai runcit kita. Okey, tarikh dia adalah 19. Okey, so dekat sini baiki ataupun kita tulis upah baiki pintu. Okey, bahagian pembayaran RM90. So, dia akan masuk dalam belanja pejabat lah. Okey, 90. Okey, settle. And then, kita ada yang ini pula, invoice. Okey, so jurnal jual ataupun jurnal belian. Nama kita di bawah. Maksudnya jurnal belian. So, pergi dekat jurnal Hasni. Okey, jurnal belian. Okay, jurnal belian atas sekali. Tarikh adalah 20. Okey, nama dia adalah pembekal perabot Izzati. So, ini adalah LB 1 sama dia punya INV apa ni? 6810. Jumlahnya adalah 3,000. Sebenarnya dia 3,200. Okey, settle 3,200. Okay, and then kita tengok dokumen yang ini sebatas tunai dia beli kunci kabinet dan juga kunci pintu. Total dia adalah RM20. So, ini merupakan belanja-belanja yang kecil. So, dia akan masuk buku tunai runcit. So, dekat sini kita akan masukkan tarikh dia adalah 22. So, dekat sini kita akan tulis kunci kabinet dan kunci pintu. So, kita akan tulis kunci kabinet ataupun kunci, and then dia punya pembayaran jumlah dia RM20. So, dia akan masuk belanja pejabat. Okey, lepas tu ni 22. Tengok tarikh dia. Lepas 22, 24 dululah. 24 bawah ni voucher pembayaran kita ada. Okey, gaji. Okey, yang ini nama dia voucher pembayaran Pusat Perabot Amin. Maksudnya kita yang keluarkan voucher pembayaran ini untuk bagi bayaran gaji menggunakan tunai. Sebab dia potong number check, maksudnya dia bayar secara tunai lah. So, kita akan rekod dalam buku tunai. Kita bayar gaji. So, duduk bahagian pembayaran ataupun bahagian kredit buku tunai. Tarikh dia adalah 24. So, dekat sini kita akan tulis gaji. Okey, kita bayar menggunakan tunai. Okey, tunai. So, nilai dia 600. Okey, ini settle 24. And then kita naik atas balik sikit. Okey, 20 ni dah settle. 29 lah. 24, 29. Okey, ini merupakan keratan cek kita guna untuk bayar sewa kedai. So, kita bayar sewa kedai. So, kita akan letak dekat sini tarikh dia 29. Sewa kedai nilai dia 1,200. Okay, 1,200. Dan yang terakhir ini adalah dokumen resit rasmi. Okey, diterima daripada Pusat Perabot Izzati. Maksudnya kita terima duit lah. So, tarikhnya 30. So, awak akan tulis. Okey, tapi yang ini butirannya kita tak boleh tulis Pusat Perabot Izzati sebab untuk bayaran dia adalah komisen. So, kita akan tulis komisen. Yang kita tulis nama perniagaan itu hanya bila kita bayar hutang sahaja. So, dia menggunakan bank. Nilai dia adalah 800. So, itu sahaja untuk soalan ni.
Okey, dah settle semua ni. Apa yang kita kena buat adalah kita kena jumlahkanlah satu per satu. So kita mulakan dengan general arm. Okey, general arm ni tak payah imbangkan lah sebab dia memang macam ni. Macam biasa yang awak kena ingat, untuk tarik yang pertama dia kena ada jumlah. Untuk yang kedua ni tak apa. Tak apa. And then general has kita kena jumlahkan lah. So dekat sini cikgu bagi besar. Alright. Kena ada kolom ni. Kita kena ada line ni. Line ni. So kita akan ambil sum. Alright. Kalau guna laptop lah. Okay, 20,200. Kalau untuk yang ini, copy paste je lah. 12,960. Okay. Okay, kita tengok jurnal pulangan. Jurnal pulangan sama juga 640. Okay, and then kita ada jurnal pulangan. So yang ini. Okay, 2160. Okay, so untuk soalan yang ini, okay, kita nak tutup akaun jurnal khas ni. Okay, ledger jurnal khas ni, kita kena ingat bulan Mac ada berapa hari bulan. So kalau bulan Mac, okay, bulan Mac ini adalah 30 atau 31? 31 atau 30? Saya pun tak ingat. Tengok ni kejap. Okay. Okay, kalau tengok dekat kalender, okay, bulan Mac. Okay, bulan Mac ada 31. So kita akan tulis dekat sini 31 ini adalah jurnal belian. So kita akan tulis account account belian. Okay, so dekat sini dia akan debit lah. Okay, kenapa debit? Sebab belian adalah kategori belanja. So belanja adalah debit. So kita akan tulis macam ni. Okay, and then ini 31. Ini account jualan. So ini adalah kredit sebab jualan adalah hasil. Okay, seterusnya okay, 31 ini adalah account pulangan belian. So folio dia adalah kredit. Kenapa kredit? Sebab account, okay, sebab account belian yang atas ni dia adalah debit. So awak kena faham, pulangan belian adalah account kontra. So kontra dia mengurangkan lah. Kalau mengurangkan, kalau dah belian tadi debit, mengurangkan dia mestilah kredit. Dan yang terakhir adalah account pulangan jualan. So ini adalah debit. Debit. Okay, itu saja kita tutup account. And then kita go through kepada buku tunai. Okay, untuk buku tunai ni macam biasa kita kena tengoklah tunai kita bahagian debit, kredit. So buku tunai kita akan go through kita punya buku tunai debit, kredit. Okay, cikgu besarkan sikit dia punya ni. Okay, baru nampak sikit lah. Besar sangat pula. Okay, so untuk buku tunai misalnya, okay, nampak so kita bagi cantik sikit. Okay, so buku tunai buruknya kedai sampai typo okay, abaikan dululah. So untuk buku tunai, okay, yang first yang awak kena tahu, awak kena tengoklah dah masukkan baki belum. Okay, and then kita akan buat dia punya double line. Okay, double line ni bila kita dah buat semua ni, pastikan kita akan tinggalkan satu line ataupun dua line lah. Okay, kenapa satu ataupun dua line? At least awak sediakan dua ataupun tiga lah. Jauh bawah pun tak apa, sebab kita takut kalau ada pembetulan, so kita boleh masukkan dekat situ. So cikgu akan letak dekat sini. Okay, ni imbangan dia. Buat dulu imbangan dia. Okay, so untuk bahagian diskaun ni, okay, awak akan letak di 1080. Okay, tapi diskaun ini awak tak boleh letak nilai yang sama di bahagian sini, sebab bahagian ini, okay, bahagian debit ini adalah diskaun diberi. Kalau bahagian kredit ini adalah diskaun diterima, dia tak sama. Okay.
Okey, and then kita tengok bahagian tunai. Bahagian tunai kita ada dua bahagian ini. Okey, so yang paling banyak awak nampak adalah bahagian debit. So automatically dekat bawah ni terletak 3,000. So dekat sini pun 3,000. Okey, disebabkan bahagian sini kurang, so awak tahulah dekat sini ada 31. Butiran dia baki HB. Maksudnya baki lah. Okey, cari beza dia 2,400. Okey, disebabkan ada baki di sini, dia akan pindah ke bawah sini untuk bulan berikutnya 2,400. Okey, so March, April lah. April 1 baki BB. Okey. HB itu adalah hantar ke bawah bulan berikutnya. Yang ini baki BB ni maksudnya baki bawa ke bawah. Maksudnya kita bawa daripada atas pindah ke bawah untuk bulan April. Okey, and then kita tengok yang bahagian bank pula. Bahagian bank banyak, so cikgu akan guna formula dalam Excel ni lah. Sum. No, bukan sum if, just sum. So tarik dia daripada sini ke sini. Okey, tutup kurungan, enter. So nilai dia dekat sini adalah 53470. Okey. So kalau kita tengok pun kita dah boleh nampak sebenarnya bahagian debit lebih banyak. So letak sahaja macam mana nak dapatkan baki HB. So kita akan ambil jumlah ni. Okey, tolakkan dengan jumlah semua ni. Ini tolak ini, tolak dengan ini, tolak dengan ini. Okey, dapatlah nilai dia 42270. So pindahkan ke bawah 42270. So itu cara nak imbangkan buku tunai. Tengok satu-satu. Jumlahkan dulu kolom mana yang banyak. Yang tak banyak tu kita kena letak baki sebagai baki HB lah, perbezaan dia. Okay, so settle buku tunai. So kita akan pergi pula buku tunai runcit. So buku tunai runcit macam biasalah. Okay, kita akan buat dia punya ni. Okay, sama juga dekat sini. Okay, dekat sini adalah 200. Nah, ni dah tersilap kan. Ini tak boleh double line macam ni. Dia just kita ni jap buka dia punya border. Mana line atas je, border atas saja. Alright, ini adalah 200. Yang ini jumlah dia. Okay, ambil sum. 142, ini 32. Yang ini 9 campur 2, 9, 10, 110. Okay. Ada line. Kena repair balik dah. Baik. Kena adjust balik sebab cikgu dah terkacau tadi. Okay, lagi lawa balik. Okay, so ini merupakan dia punya jumlah. And then macam biasalah. Okay, dekat sini. Okay, so dekat sini adalah baki HB dia. 31 baki HB. Macam mana nak tahu bezanya? Ambil je 200 ni tolak dengan 142. Ataupun kita letak sama dengan 200 tolak dengan 142. Nanti dia akan kira lah. Dalam Excel ni bila kita letak simbol sama dengan tu dia akan kira automatically. Okay, and then bawah ini adalah double line. Okay, double line. Ini so 200. Yang ini pun 200. Dia kena sama. Dia kena sama dengan dana buku tunai runcit kita. Dalam soalan ni kita ada baki HB. So dia akan pindah ke bawah bahagian sini 58. So 58 ini apa? April 1 baki BB. Okey, dan awak kena ingatlah dalam buku tunai runcit ini kita kena dapatkan balik dana asal kita. Dana asal adalah 200. So berapa beza dia? Sama dengan jumlah pembayaran 142. Yang ini awak kena minta dengan kerani account lah. So ini kita akan tulis sebagai bank. Alright. So itu saja cara imbangan dia.
Okey, untuk buku tunai runcit ini kita ada kolom pelbagai. Kolom pelbagai ini adalah bila awak tengok dia punya urus niaga tak sesuai masuk dalam alat tulis ataupun belanja pejabat, dia akan masuk pelbagai. Contohnya macam pinjaman. Contohnya lah macam pinjaman. Kalau pinjaman tu kurang daripada 200, so dia akan masuk sinilah. Kalau pinjaman tu lebih daripada nilai dana runcit kita, kita akan masuk dalam buku tunai lah. Macam tu, so awak kena ingat dalam buku tunai runcit ni, first kali yang awak kena buat, kena detect. Kalau urus niaga tu lebih daripada 200, automatically dia tak akan masuk buku tunai, tapi dia akan masuk buku tunai runcit. So boleh double check jawapan awak. Okay, double check skema jawapan awak dengan yang kita bincang ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya cikgu, cikgu akan jawab kemudian. So, itu saja perbincangan kita pada hari ini untuk gerak kerja 1, muka surat 37. Ada apa-apa soalan, boleh terus WhatsApp cikgu untuk tanya. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.